TV KPM. Boleh. Okey. Bismillah. Macam mana nak lompat ni? Okey. Okey. 1, 2, 3. Bahaya. Okey, boleh. Kenapa ni Muhsin? Cikgu, kawan-kawan yang lain semua dah ke depan. Cikgu, saya je dekat sini. Saya kalau boleh nak belajarlah cara nak lompat pagar ni, cikgu. Muhsin nak belajar dengan cikgu? Mestilah nak, cikgu. Kawan-kawan semua dah kat depan. Okey, kalau Muhsin nak belajar dengan cikgu, mari ikut cikgu. Kita belajar bersama-sama, Muhsin. Boleh, cikgu. Jom, cikgu. Jom. Okey. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Hari ini saya sangat bersemangat. Sebab apa? Ada dua perkara yang buat saya semangat. Satu, sebab sekarang ni kita telah berada di bulan kebangsaan. Itu yang saya bersemangat. Dan yang kedua, sebab saya tak sabar. Hari ini, saya nak belajar subjek mata pelajaran yang paling saya minat, iaitu olahraga asas larian berpagar. Sekarang kita dah ada guru kita. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Muhsin. Sihat, cikgu? Ya, sihat. Saya menang sekejap, cikgu. Okey, cikgu. Boleh perkenalkan diri, cikgu? Dari mana cikgu berasal? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Cikgu Muhammad Nadri bin Mahmud. Okey, dari SMK Datuk Haji Abdul Kadir, Kepala Batas Pulau Pinang. Okey, pengalaman saya mengajar selama 21 tahun. 21 tahun, cikgu, ya? Lebih daripada umur saya tu, Ya. Tiba. Okey, cikgu, sebelum kita mulakanlah, saya paling suka, ni paling penting untuk saya ingatkan kepada murid-murid di rumah, tolonglah jaga SOP. Sebab apa? Sekarang kes semakin meningkat. Kita kena jaga sesama kita. Amalkan SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya, pakai pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dengan mulut dengan rapi. Kemudian, jaga jarak 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan, ni nampak ni, pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman selalu. Dan juga rajin-rajinlah basuh tangan kita. Ya, cikgu? Ya. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh ceritakan sebelum tu, cikgu. Sebelum kita mula, elok saya pun dah ingatkan murid-murid di rumah, kita nak pakai gel pembasmi kuman, cikgu, supaya kita terselamatlah di studio ini. Mungkin cikgu boleh mulakan dulu. Okey. Terima kasih, Muhsin. Okey, silakan. Okey, saya pula. Okey, cikgu. Tadi daripada gimmick tadi sebenarnya, cikgu, apakah pengenalan subjek kita untuk hari ini, cikgu? Okey, sebenarnya hari ini Muhsin dan juga murid-murid di rumah sana, hari ini cikgu akan mengajar kemahiran olahraga asas, iaitu lari berpagar. Okey, lari pagar tingkatan 3. Murid-murid di rumah boleh buka buku teks muka surat 88. Okey, dalam hasil pembelajaran hari ini, selepas tamat siaran ini, cikgu harap murid-murid yang di rumah dapat dari segi psikomotornya, dapat melakukan kemahiran lari pagar dengan menggunakan teknik lakuan yang betul. Itu yang pertama. Itu penting. Yang keduanya ialah dari segi kognitifnya ialah murid dapat menjelaskan kedudukan tangan dan juga kedudukan kaki ketika fasa lonjakan. Nanti cikgu akan terangkan berkaitan dengan ada 4 fasa. Okey, 4 fasa. Dan yang ketiganya dari segi efektifnya ialah akhir pembelajaran nanti murid dapat memastikan kawasan yang sesuai dan selamat
untuk digunakan semasa kita nak melakukan aktiviti lari berpagar, Musin. Okey, itu dia. Saya dengar pun saya cukup bersemangat. Tapi cikgu, macam sukan-sukan yang lain, sukan olahraga larian berpagar ni, dia mesti ada sejarah dia juga, cikgu kan? Ya, betul, Mungkin Musin. cikgu boleh ceritakan dekat murid-murid yang ada di rumah, macam mana sukan lari berpagar ni tercipta? Okey. Mengikut satu catatan sejarah dalam buku, kalau murid-murid di rumah sana boleh dapatkan, betul cikgu akan terangkanlah. Lari berpagar ni asalnya, dikatakan asalnya di negara Great Britain, Husin. Ya, Iaitu pada kurun ke-19 dahulu. Wih, lama tu, cikgu. Lama dah. Okey, iaitu di sebuah bandar yang nama Eton. Okey. Sekolah pada waktu itu, pelajar-pelajar di sekolah tersebut, mereka balik dari sekolah, mereka berlari, mereka melompat pagar kambing biri-biri. Asalnya pagar kambing biri-biri lah, Ya, cikgu. tetapi Okey. mereka menggunakan kaki yang bengkok. Mereka melompat menggunakan kaki yang bengkok. Tapi pada tahun 1886, atlet dari England yang pertama, namanya Arthur Crum. Dialah orang yang pertama yang berlari dengan teknik meluruskan kaki dan digunakan hingga sekarang, iaitu teknik meluruskan kaki untuk melewati pagar. Okey, itulah dia sejarah larian berpagar. Daripada apa, cikgu? Kandang biri-biri. Ya. Nak tahu apa lagi yang menarik tentang larian berpagar ni? Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali. Mesti terkejut tengok saya dan juga Cikgu Nadri tak pakai mask kan? Jangan risau sebab kita telah pun mendapat kebenaran sebab kita nak melakukan aktiviti-aktiviti riadah. Jadi anda jangan risau kerana ia adalah dibenarkan. Baiklah cikgu, tadi kita dah belajar sejarah macam mana terciptanya atau terkenalnya sukan olahraga larian berpagar. Jadi sekarang apa yang kita nak buat, cikgu? Okey, lepas ini kita akan masuk yang kedua ni, iaitu Okey. kita akan belajar fasa-fasa dalam lari berpagar. Dalam setiap fasa, cikgu akan terangkan kepada murid-murid iaitu perlakuan yang betul dalam melakukan teknik lari berpagar. Oh, saya ingat macam ada pagar asal lari lompat je, cikgu. Ya, kita kena tahu teknik yang betul, Musin. Oh, ada teknik yang betul juga ya, cikgu? Ya. Okey, sekarang ni kita nak buat apa, cikgu? Sebelum kita berlari ataupun mengenal fasa-fasa dalam larian berpagar ini, kita nak buat apa sekarang? Okey, sekarang ni kita kena buat aktiviti memanaskan badan, dan juga melakukan aktiviti regangan. Oh, cikgu, saya nak tanya, memanaskan badan dengan regangan tu tak sama ke, cikgu? Ya, dia dua aktiviti yang berlainan tetapi fungsinya ada tujuan untuk yang sama. Okey, cikgu, jom. Saya pun dah bergoyang-goyang ni, cikgu. Okey, Musin dah bersedia? Cikgu mungkin cikgu boleh depan sikit, cikgu. Dalam aktiviti memanaskan badan, yang pertama Musin ikut cikgu dulu, iaitu kita kena berlari melepasi pagar-pagar yang kecil ini. Okey, mari kita lakukan. Boleh, cikgu. Cikgu mula dulu. Okey. Okey, saya juga, cikgu ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, yang kedua kita akan lakukan skip, aktiviti skip. Alamak. Okey. Skip, cikgu ya. Ya. Boleh, Musin? Kejap, cikgu. Saya confused ni. Okey. Betul ke, cikgu? Okey, salah. Betul ke, cikgu? Lutut kena tinggi, Musin. Lutut ke tinggi, Tinggi. Okey, satu kanan, satu kiri. Kena koordinasi tangan dan kaki. Okey, lagi sekali, cikgu. Lagi sekali, cikgu. Okey. Lagi sekali. Cikgu tunjuk contoh. Okey, iaitu kaki kanan dan tangan kiri. Okey. Macam ni. Tangan. Okey. Okey. Saya dah lama tak buat ni. Ini berkaitan dengan koordinasi sebenarnya. Okey, cikgu. Okey. Yang seterusnya ialah
kita manaskan badan, Saya tumpang lalu kita dulu, cikgu. akan meluruskan satu kaki ke hadapan dan tangan diayunkan. Okey, ikut Muhsin, boleh ikut? Okey, boleh. Okey. Okey. Macam mana? Okey. Koordinasi juga. Okey juga. Sekali lagi. Sekali lagi. Okey, sekali, masih cikgu. lagi kaki kanan, Kaki kanan. tangan kiri. Okey. 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 Boleh Muhsin? Okey. Bolehlah cikgu. Okey, itu aktiviti memanaskan badan. Okey. Sekarang ni badan kita dah panas. Muhsin Betul, panas cikgu. badan? Saya dah mula berpeluh ni. Okey, dah sekarang ni pakai kita dua buat lapis ni. aktiviti seterusnya ialah aktiviti regangan. Regangan hari ini okey. cikgu akan perkenalkan regangan dinamik, iaitu kita berubah ke satu kedudukan yang lain. Regangan dinamik, cikgu. Dinamik, ya. Okey, silakan. Okey, yang pertama kita akan tinggikan tumit dan kita akan pusing bahu. Okey, untuk otot deltoid dan juga gastrocnemius. Okey, boleh Deltoid ikut? tu otot bahu cikgu kan? Ya, bahu. Okey, boleh kita bergerak Oh, kena melalui pagar ini. Okey. 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 Yang ni mudah sikit cikgu untuk saya ikut. Okey. Okey, saya cuba. Pusing tangan. Satu. Tengok, okey. Dua. Satu. Dua. Okey. Okey. Okey, terbaik Muhsin. Okey, seterusnya kita akan lakukan regangan yang kedua ialah kita mengangkat lutut tinggi dengan dibantu oleh tangan ni. Okey. Tangan kita angkat untuk otot bicep dan juga Bicep. kita angkat kaki untuk otot gluteus. Okey, mari kita lakukan sama-sama Muhsin. Okey, boleh. Okey. 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 Okey, giliran saya pula. Okey. Pastikan mendatar lutut tersebut. Oh, mendatar. Ya. Okey. Saya suka Okey. yang ni sebab ni paling senang cikgu. Okey, yang seterusnya Okey. kita akan langkah ke hadapan. Okey. Kita akan langkah ke hadapan macam lunges. Okey. Kemudian satu tangan akan tarik siku. Okey. Okey, tukar tangan. Tukar kaki. Okey. Okey, Muhsin. Boleh lakukan? Boleh, saya cuba. Okey, satu. Dua. Cikgu, sambil kita buat ni, saya nak tanya, Ya. apa bezanya kalau kita buat aktiviti yang kita buat sekarang ni, setempat dengan kita bergerak macam ni? Bergerak ini. Ha. Okey, kalau setempat dia tak bergerak, kita selalunya jarang untuk meningkatkan suhu badan. Sukar untuk meningkatkan suhu badan. Tetapi kalau kita bergerak, lagi cepatlah suhu badan itu dapat ditingkatkan. Faham. Okey. Ya, sekarang ni Muhsin dah lakukan. Adakah Muhsin berasa panas sekarang ni? Rasa panas cikgu, bersemangat cikgu. Okey, dah bersemangat. Kita Dah berpeluh, bersedia cikgu. untuk penerangan fasa-fasa. Okey. Okey. Sekarang ni kita akan masuk masa. Sebelum cikgu terangkan fasa-fasa tersebut kepada Muhsin dan juga murid-murid di rumah sana, Okey. kita berlari dulu Muhsin. Berlari lagi cikgu. Okey, berlari Okey. melepasi pagar yang lebih tinggi. Okey, macam mana cikgu? Okey, kita Cikgu akan berlari. mungkin mulakan dulu. Hai cikgu. Saya tinggi cikgu, tersangkut kepala saya ke atas. Saya cuba Okey. Okey, Boleh, cikgu? terbaik Muhsin. Okey, Muhsin dah berlari tadi. Muhsin dah Okey. berlari tadi. Sekarang ni saya nak tanya Muhsin lah. Semasa Muhsin berlari tadi, Aha. di manakah berlakunya fasa larian? Fasa larian. Fasa larian istilah fasa yang pertama cikgu kan? Ya. So sebelum saya lompat, masa saya berlari ke arah pagar. Itulah fasa larian. Betul ke cikgu? Ya, betul. Okey. Okey. Kita akan berlari sebelum kita melonjak. Itulah fasa larian. Dalam fasa larian, dari segi kita, cikgu akan terangkan kepada murid, yang penting sini ialah daripada hasil pembelajaran ialah di manakah kedudukan tangan dan kaki tersebut. Muhsin tahu kedudukan tangan dan kaki? Di manakah kedudukannya semasa fasa larian? Semasa larian kena hayun dah cikgu. Bukan ke? Ya, kurang tepat. Usaha tu dah ada tapi kurang tepat. Jawapannya ialah, ingat sini baik-baik murid-murid di rumah sana, semasa nak lari dalam fasa larian untuk lari berpagar, Ya. yang pertamanya ialah mesti lari di atas berbola kaki. Di atas berbola kaki. Oh, ni nama dia Ya, berbola, kaki, cikgu? Yang kedua, tangan dan kaki mesti ayun dengan pantas. Supaya kita dapat kelajuan yang Momentum. optimum. Okey. Maknanya Optimum. kita
cikgu tak terangkan penggunaan starting block sebab starting block ataupun permulaan larian menggunakan blok permulaan telah berada dalam pelajaran tingkatan 1. Okey, cikgu terangkan terus berlari menggunakan ayun tangan laju dan juga menggunakan berbola kaki. Okey, lepas tu cikgu? Okey, itu yang saja fasa dalam fasa larian. Sebelum penerangan yang kedua, okey, mesti kita lari sekali lagi. Lompat? Okey, ya, lompat sekali lagi. Okey. Okey. Okey, saya banyak berlari cikgu hari ni ya. Ya. Okey. Okey, satu lagi soalan Musin. Oh, memang setiap kali berlari ada soalan ya, cikgu. Mesti ada soalan. Okey, sebab faham. murid-murid di sana ingin tahu apakah yang kita bincang hari ini. Demi murid-murid saya buat. Okey, yang keduanya ialah selepas telah kita belajar fasa larian, fasa yang kedua, apakah nama fasa kedua? Itu fasa lonjakan. Di manakah berlakunya fasa lonjakan? Okey, fasa lonjakan. Tadi kita dah berlari cikgu. Dah berlari nak lompat. Nak lompat itulah fasa lonjakan. Oh, nak lompat tu jawapan kalau 5 markah cikgu bagi 3 tak tepat lagi. Okey. Iaitu sekarang ni cikgu terangkan iaitu semasa kita fasa larian, kita akan melonjak ke hadapan tetapi tidak melepasi pagar lagi. Itu dinamakan fasa lonjakan. Apakah kedudukan kaki dan tangan? Kaki dan tangan. Kaki dan tangan ketika melakukan fasa lonjakan. Macam mana cikgu? Cikgu tanya saya ke? Ya. Okey. Boleh? Saya jawab. Mungkin satu kaki ada di udara. Berlawanan tangan. Macam kalau kaki kanan, tangan kiri. Okey, ini jawapannya ialah dalam fasa lonjakan, kaki, dengan sini murid-murid di rumah sana, kaki di hadapan, kaki yang di hadapan itu kena tinggikan lutut. Kena tinggikan lutut sampai ke mendatar. 90 darjah cikgu. Ya, mendatar. Ini yang penting lutut ini mendatar dan posisi tangan. Posisi tangan, satu tangan menyilang, yang bertentangan dengan kaki hadapan tadi, tangan menyilang. Kemudian tangan satu lagi adalah dalam aksi lari pecut. Dan badan mesti attack hurdle. Maksudnya bukan melompat ke atas, mesti bergerak ke hadapan. Ke arah pagar. Boleh Musin lakukan? Lompat. Okey, cikgu mula dulu. Okey. Okey, macam ni. Sini je. Okey, boleh. Macam berlapis cikgu. Okey. Betul cikgu? Okey, betul. Okey, seterusnya dalam fasa yang seterusnya ialah fasa yang ketiga ialah fasa melepasi pagar. Sebelum itu kita lari dulu Musin. Lari lagi? Ya. Silakan cikgu. Okey, saya pula. Kalau tadi saya tak boleh lompat cikgu kan? Ya. Wow, sudah tunjuk perkembangan yang baik ni. Betul cikgu? Okey. Alhamdulillah. Okey, Musin. Dalam fasa lonjakan kita dah belajar, fasa larian dah belajar. Sekarang ni fasa melepasi pagar. Di manakah berlakunya fasa tersebut? Melepasi pagar? Ya. Daripada nama dia, mungkin dah lepas daripada pagar cikgu. Lepas daripada pagar? Okey, sebenarnya ni Musin. Kurang tepat juga. Fasa melepasi pagar ialah berlaku ketika pergerakan kaki berada di atas pagar tersebut. Di sini cikgu akan terangkan ada dua penerangan, iaitu penerangan berkaitan dengan kaki hadapan dan juga kaki belakang. Apa yang perlu dilakukan oleh kaki hadapan? Kaki hadapan, tadi kita dah angkat lutut tinggi dalam fasa lonjakan. Sekarang ni kaki hadapan kena luruskan. Kena luruskan. Kita kena luruskan. Luruskan dan dalam kedudukan dorsifleksi, iaitu ujung jari dekat dengan tulang tibia, itu namanya dorsifleksi. Dan kaki belakang. Kaki belakang. Kena ingat lutut mesti 90 darjah, kurang daripada 90 darjah. Lutut mesti ditinggikan Musin. Mesti ditinggikan dan kaki yang belakang tadi tarik ke sisi. Itulah dinamakan fasa melepasi pagar. Tapi kena ingat bahu mesti selari dengan pagar tersebut. Jangan begini. Dan mata pandang hadapan. Okey, cikgu saya nak tanya tadi, cikgu kata langkah kaki kita, kaki yang kat belakang ni kena ke sisi cikgu kan? Ya. Kenapa kena ke sisi? Kenapa tak macam biasa kita lompat macam ke bawah cikgu kan? Ya. Kenapa kena ke sisi? Ya, kalau kita ambil dari bawah Husin, dia akan merendahkan kaki kita. Kemungkinan kita akan langgar pagar. Kalau tak bernasib baik,
murid itu akan tersungkur jatuh dan membahayakan diri. Macam kalau dalam perlumbaan larian berpagar cikgu kan, kalau kita terlanggar itu kira foul ataupun kita kurang mata. Okey, kalau dalam pertandingan sebenarnya, kalau kita berlari kita langgar pagar, tetapi kita pegang dikira batal. Tapi kalau kita lari, kita tidak sengaja menjatuhkan pagar, dikira tidak batal. Tetapi kita lari dan kita menjatuhkan secara sengaja, iaitu menendang pagar supaya jatuh, itu dikira batal. Faham. Okey cikgu. Okey. Nak berlari lagi ke? Ya, ada satu lagi yang terakhir, iaitu fasa yang terakhir tu. Itu Fasa yang saya tunggu. kita sedang di atas, tak jatuh lagi. Kita kena mendarat pula. Okey, mari kita lari sama-sama. Okey, boleh cikgu. Okey, saya cuba. Okey. Soalan seterusnya Muhsin, di manakah fasa mendarat berlaku? Fasa mendarat berlaku setelah kita landing dekat sini cikgu tadi. Ya, ini tepat tahniah Muhsin dan menunjukkan pemahaman yang baik. Okey, dalam fasa mendarat, fasa mendarat, apa yang perlu dilakukan oleh kaki Muhsin? Bagi tahu. Kaki mendarat, kita perlu menjejakkan kaki yang mula-mula kita angkat tadi. Okey. Dengan keadaan yang stabil. Okey, stabil. Okey, jawapan yang lebih tepat murid-murid di rumah sana. Okey, kita dah berada di fasa melepasi pagar tadi. Kemudian kaki hadapan, waktu mendarat mesti kita kena Bola pijak di bawah, iaitu di atas berbola kaki. Bila Berbola mendarat kaki. mesti atas berbola kaki. Dan kaki belakang tadi semasa fasa layangan berada di sisi. Selepas di sisi kena tarik ke hadapan. Tarik dengan pantas ke hadapan. Okey, kemudian bergerak secara beregresif untuk pergi ke pagar yang seterusnya. Itulah fasa fasa mendarat. Okey, cikgu saya nak tanya, biasanya dia ada ritma cikgu kan dalam larian berpagar ni. Berapa langkah daripada satu pagar nak ke pagar yang lain? Okey, ritma nanti cikgu akan terangkan dalam segmen yang seterusnya nanti. Saya excited ni cikgu sebenarnya. Okey, lepas ni kita nak buat apa lagi cikgu? Okey, tak ada apa lagi, itu penerangan berkaitan dengan. Okey, tak apa. Kalau dah habis penerangan, kita berehat dahulu. Dah kembali selepas ini. Saya pun nak berehat sekejap. Ya cikgu, kita berehat dulu cikgu. Okey, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali semula bersama saya Muhsin Azli dan juga Cikgu Nadri. Okey, jangan risau, nampak kami tak memakai pelitup muka. Sebab apa? Sebab kita melakukan aktiviti riadah dan memerlukan bergerak secara fizikal. Jadi kita dinasihatkan untuk membuka pelitup muka lah cikgu. Okey cikgu. Tadi cikgu dah bagi saya berlari. Sekarang ni cikgu nak suruh saya buat apa lagi cikgu? Okey, seterusnya setelah kita belajar tadi, murid-murid di rumah sana kita belajar, Muhsin dah menunjukkan pencapaian yang lebih baik berbanding dahulu. Jadi dia maksudnya dia dah faham bagaimana teknik lakuan yang betul. Hari ini kita akan teruskan lagi nak menunjukkan bahawa Muhsin betul-betul boleh buat ataupun tak pandai. Jadi kita akan tengok melalui aktiviti-aktiviti yang cikgu sediakan. Okey, cikgu. Aktiviti yang pertama, cikgu akan fokus bahagian lonjakan dahulu. Okey, lonjakan iaitu apakah kedudukan tangan dan kedudukan kaki ketika hendak melakukan lonjakan. Boleh ulang Muhsin, apakah kedudukan tangan dan kaki ketika lonjakan? Okey, kedudukan kaki dan juga Kaki tangan. dan tangan ketika lonjakan. Ketika lonjakan, tangan dan kaki kena naik 90 darjah dan tangan dalam keadaan macam kita berlari. Ya, lebih betul lah tu, tapi lebih jelas lagi lah. Lutut kena tinggi. Lutut tinggi, tangan yang bertentangan, tangan silang. Kemudian aksi pecut. Iaitu lutut tinggi, tangan silang, aksi pecut. Ulang Muhsin. Lutut tinggi, tangan silang, aksi pecut. Aksi pecut. Ya, mari kita lakukan Muhsin. Boleh. Okey, mula-mula kita akan lakukan
lonjakan menggunakan aras yang lebih rendah supaya murid-murid di sana yang kurang berkemampuan, yang tengok pagar pun rasa macam takut, tapi sebenarnya tidak ada masalah, boleh lakukan. Kita boleh rendahkan arasnya. Kita mula dengan aras yang paling rendah itu menggunakan mini hurdle, pagar hurdle. mini dahulu. Okey, begini sahaja kita lakukan. Mohsin, mari kita lakukan. Okey. Ini sahaja. 3 kali cikgu Mohsin boleh belakang. Cikgu akan masuk aras yang lebih tinggi berbanding yang rendah tadi, iaitu aras yang sederhana. Menggunakan teknik yang sama juga, iaitu lutut tinggi, 1. tangan silang, tangan aksi pecut. Okey. Okey. 1, 2, 3. Okey, seterusnya Mohsin ke sini. Okey, ini arah yang lebih tinggi. Tinggi sikit cikgu. Untuk murid-murid yang mempunyai kemahiran yang lebih, yang mampu lakukan. Jadi mereka akan memilih pagar yang lebih tinggi. So kita buat aktiviti yang sama juga, iaitu fokusnya ialah lutut tinggi, iaitu mendatar, tangan silang dan juga satu lagi tangan aksi pecut. Ya, 1, 2, 3. Okey. Mohsin teruskan. Okey, saya teruskan. 1, 2, 3. Ya, Okey, itu betul. dinamakan fasa Lonjakan. lonjakan. Betul, Mohsin. Seterusnya ialah kita akan lakukan menggunakan fasa lonjakan dan kita akan sambung dengan fasa apa? Fasa melepasi pagar, iaitu luruskan kaki, tangan masih yang sama. Dan yang seterusnya ialah tarik kaki belakang. Kaki belakang ialah fasa mendarat. Okey, macam ni. Tarik ke hadapan. Okey, tarik ke hadapan. Itu saja, Mohsin. Boleh lakukan? Boleh. Okey, mari kita lakukan sama-sama. Jom cikgu. Cikgu mula dulu. Okey. Okey, saya mula. Okey. Ya. Tarik Okey. ke depan. Okey. Tempat sini cikgu Ya. Murid-murid di rumah juga boleh lakukan aktiviti yang sama menggunakan kon ataupun barangan yang sesuai. Contohnya cikgu kalau kat rumah kan, murid-murid nak buat aktiviti larian berpagar ni macam yang cikgu tunjukkan, apa peralatan yang sesuai? Ya, di rumah kalau yang ayah yang orang yang aktif sukan yang ada pagar boleh guna pagar. Tetapi kalau tak biasa lagi dengan ketinggian, jangan guna lagi. Okey, sebab membahayakan keselamatan. Kita boleh pilih macam di sini. Murid-murid boleh tengok, cikgu sediakan kotak. Yang diletakkan di atas ni lah. Ni macam kotak kasut cikgu ya, kan? kotak kasut. Boleh guna juga kotak kasut. Ataupun di rumah ada kertas A4. Kertas A4 pun boleh letak, ditinggikan. Dan ada buluh atau kayu-kayu apa yang letakkan. Jadi halangan itu boleh membantu untuk kita tingkatkan kemampuan kita untuk melakukan dengan lakuan yang betul. Dan kalau ada mini hurdle dan juga cone kat rumah, boleh digunakan juga. Kalau guna butter pun boleh cikgu kan? Boleh. Okey, asalkan aktiviti tu nampak berjalan dengan betul lah. Ya. Itu yang paling penting. Okey cikgu, nak buat apa lagi? Okey, seterusnya kita akan masuk. Mendarat. Ya. Okey. Kali ini kita akan masuk, tadi kita hanya bergerak ke hadapan. Sekarang ni yang keduanya ialah aktiviti yang kedua, kita akan berlari bersama-sama menggunakan teknik yang Mohsin dah belajar dengan cikgu tadi. Okey. Tetapi arahnya masih rendah lagi. Mari kita lakukan. Cikgu tunjuk dulu atau Mohsin nak buat terus? Cikgu tunjuk dulu. Okey, mari kita berlari ya. Berlari. Okey. Saya cuba ya cikgu. Ya. Kena ambil jarak ni cikgu. Ya. Betul ke Okey. cikgu? Saya rasa macam kelakar pula saya lompat cikgu. Mohsin berlari tadi. Mohsin kira berapakah langkah yang Mohsin lakukan? Itulah ritma cikgu kan? Ya, itu yang Mohsin tanya di segmen yang sebelum ini. Jadi apa jawapan dia cikgu? Berapa ritma yang perlu kita lakukan untuk ke pagar yang seterusnya? Ya, cikgu kira tadi Mohsin lari 5 langkah. 5 cikgu yang rendah pada Mohsin pun 3 langkah. Macam mana Mohsin nak berjaya ni? Sebab itulah cikgu. Ya, okey, bagus kita Mohsin. cover. Hormat cikgu ni. Okey. Okey, dalam lari berpagar, selalunya orang atlet yang dah mahir, mereka akan menggunakan ritma 3 langkah.
Tetapi yang masih belajar mungkin mereka tidak mampu melakukan 3 langkah sebab mereka masih lagi kekurangan dari segi kelajuan dan juga ketinggian. Tapi kalau Muhsin ni cikgu rasa tak ada masalah sebab mempunyai ketinggian yang mampu untuk melewati pagar. Tapi saya kena belajar benda ni betul-betul dulu cikgu. Okey, nanti cikgu terangkan ritma macam mana dulu. Okey. Ritma ni ialah semasa kita langkah melepasi pagar, kemudian kaki belakang tarik. Okey, tarik. 1, 2, 3. Kemudian sekali lagi lonjak. Itulah namakan 3 langkah. Okey, saya cuba Ritma. tapi saya buat slow mo lah cikgu. Okey. Supaya murid-murid bukan apa, supaya murid-murid kat rumah Ya, boleh ikut. betul, Muhsin. Okey. Bismillah cikgu Okey. Satu. Ini satu. Dua. Satu situ. Oh, 2. 3 lompat cikgu Bukan, 3 satu lagi depan. 3. Okey. Melepasi pagar. Ya, itulah ritma 3. Okey, siapa yang tinggi macam Muhsin, murid-murid di rumah sana tidak masalah untuk lakukan ritma. Tapi dengan syarat, mempunyai kelajuan larian. Kalau kelajuannya faham. tak ada, sukar untuk mendapatkan ritma 3 langkah. Mungkin dia akan gunakan 5. Okey, ritma ni berbentuk ganjil lah. Cikgu, Okey. saya nak tanya kalau pasal ritma ni kan cikgu, mengenai ritma ni, adakah makin kurang ritma lagi bagus ataupun lagi banyak ritma sebenarnya tak bagus? Macam mana tu cikgu? Bila kita bergerak lebih langkah pendek, kita buat 5 langkah, langkahnya pendek. Kalau pendek, kalau kita lari 3 ritma, langkah panjang. Kalau lah Muhsin langkah panjang atau pendek yang akan laju. Langkah panjang lah cikgu. Ya, ini menunjukkan bahawa 3 langkah itu mampu dapat mengatasi orang yang langkah 5 langkah. Jadi kita kena pastikan dapat ritma 3 langkah untuk menjadi juara. Faham cikgu. Tapi pada kebiasaan atlet-atlet kebangsaan ataupun atlet sekolah sukan cikgu kan? Ya. Memang standard 3 langkah cikgu ya? Ya, semua 3 langkah. Oh, okey. Nanti saya cuba buat 2 langkah. Okey. Okey, kemudian cikgu? Okey, seterusnya aktiviti yang terakhir cikgu nak Muhsin merasai sendiri. Okey, merasai sendiri kita menggunakan pagar yang sebenar. Okey, menggunakan pagar sebenar untuk melepasi pagar tersebut. Tapi masih lagi menggunakan teknik yang sama. Dan kena ingat fokus kita hari ini adalah fasa lonjakan. Fasa lonjakan pastikan betul. Fasa lonjakan tu apa dia Muhsin? Fasa lonjakan. Lutut kena tinggi. Tangan macam silang. Tangan tu lagi aksi. Lari pecut. Ya, itu fokus kita hari ini. Okey, mari cikgu tunjuk bagaimana kita nak lakukan. Silakan. Dengan cara cikgu tak lari. Okey, cikgu tak lari, cikgu hanya tunjuk pergerakan sahaja. Okey, kita mula. Kita ambil fasa larian tapi cikgu tak lari. Tetapi fokus utama ini adalah fasa lonjakan dan melepasi pagar dan fasa mendarat. Okey, cikgu akan mulakan. Boleh Muhsin tengok dulu, nanti Muhsin lakukan. Boleh cikgu. Oh, hoi. Agak mencabar sebenarnya cikgu. Okey, saya cuba cikgu 1. Okey. 2. Wow, dah hebat Muhsin. Sebenarnya tak jatuh, dah hebat. Okey, Cikgu rasa macam mana awal-awal tadi tak akan berlaku lagi kat Muhsin. Sebab Muhsin mampu melepasi pagar sebenar dengan mudah. Saya nak cuba lagi sekali boleh cikgu? Saya rasa bersemangat lah. Okey. Boleh cikgu? Okey, boleh teruskan. Boleh cikgu 1. 2. Okey cikgu. Sekarang saya dah lepasi dalam pagar dalam ketiak ini. Boleh ke kalau saya nak cabar diri saya lagi, saya nak tinggikan lagi? Boleh, tak ada masalah. Okey. Tetapi dia murid-murid di sana, kalau masih tidak dapat menguasai, jangan cuba-cuba tinggikan pagar. Takut nanti berlakunya kecederaan. Itu yang penting. Kalau nak buat, kena pastikan ada pengawasan daripada ibu ayah ataupun abang kakak yang lebih dewasa lah. Muhsin. Okey, cikgu. Untuk lari berpagar ni, apa pakaian yang sesuai? Macam dari segi kasut boleh ke kita tak pakai kasut? Ataupun dari segi pakaian? Macam mana cikgu? Okey, dari segi pakaian kita sebenarnya kena pakai pakaian yang sesuai untuk bersukan lah. Okey, jangan pakai seluar jeans, kena pakailah seluar Boleh track. cikgu, kalau seluar jeans tak boleh cikgu Ya, nak angkat. dia tak boleh untuk nak menggerakkan kaki tinggi. Sebab yang penting dalam fasa lonjakan ialah kita kena tinggikan lutut. Ya, jadi kita perlu pakai seluar yang sesuai itu, track bottom. Okey. Dan juga kasut sukan lah supaya kita tidak terseliuh apabila kita salah mendarat nanti. Okey, jadi makanya pakaian yang sesuai adalah pakaian sukan. Okay, cikgu, kalau macam dari segi kasut, kita tahu kasut track dan juga kasut sukan biasa lain cikgu kan? Ya. Jadi boleh ke kita pakai kasut sukan biasa?
Sukan biasa mungkin kita boleh guna sekiranya kita melakukan aktiviti yang tidak begitu laju. Kalau kita buat laju nanti bila kita landing mungkin menyebabkan tapaknya lebih keras. Bila tapak lebih keras mungkin akan menyebabkan sesuatu otot kita mungkin akan berlaku kecederaan. Okey, faham. Okey cikgu, lepas kita dah lompat daripada lari berpagar ni kan cikgu, kita boleh lari ke cikgu? Teruskan berlari ataupun kita berhenti? Ya, sini kita dah tak ada aktiviti larian sebab kita ada kawasan yang terhad. Okey, dah habis semua. Sekarang ni kita ulang penerangan berkaitan dengan fasa lonjakan mengikut aras. Yang kedua, ritma. Dan yang ketiga ialah kita buat fasa lonjakan dan juga fasa melepasi pagar dan juga fasa mendarat dengan menggunakan pagar yang sebenar. Kemudian sekarang dah habis, kita akan buat aktiviti menyejukkan badan pula Muhsin. Okey, boleh. Kalau tadi kita dah buat apa cikgu tadi kat sini? Saya nak Ini cuba lagi sekali. Lonjakan pelbagai aras. Lonjakan bergaran. Macam ni cikgu tadi kan? Ya. Okey, entu je kan? Tangan silang, Tangan silang. tangan asi pecut. Ha. Ya, betul. Okey. Kemudian di sini, Di sini ritma. Satu. alamak, rima ni saya. Okey, jatuh. Satu lagi. Okey, ini satu, dua, tiga. Lepas pakai. Ya, itu. Okey, kemudian, Okey. ui, saya berpeluh pula cikgu. Okey, Ya. ni aktiviti pagar sebenar lah. Pagar sebenar. Okey, saya nak Okey, cuba lagi sekali Kita cikgu. bergerak dari belakang dulu, itu fasa larian. Okey, fasa larian. Kemudian bergerak ke hadapan, lonjak. Okey. Okey. Okey, lonjak, melepasi pagar dan mendarat. Okey, cikgu. Saya dah berpeluh dah ni. Okey. Ni kalau tengok dalam ni peta cikgu. Ya, Berpeluh. okey. Jom cikgu, kita sejukkan badan. Dah Okey. panas, mestilah kena sejukkan cikgu. Ya. Okey, jom. Okey, badan kita dah panas. Sekarang ni kita lakukan aktiviti menyejukkan badan supaya kita dalam keadaan biasa balik, keadaan Okey. normal kembali. Dan untuk memastikan bahawa asid laktik yang dikumpul kat otot-otot akan hilang. Kalau ada asid laktik yang banyak, boleh menyebabkan badan kita lesu ataupun kita letih. Sekarang ni kita lakukan. Kalau macam kekejangan tu cikgu? Kejang itu disebabkan satu otot tak bersedia. Kita mungkin tak melakukan memanaskan badan dengan betul, buat aktiviti regangan yang betul, boleh menyebabkan otot tadi kejang. Okey. Kita buat aktiviti di luar kemampuan kita. Dia boleh menyebabkan kekejangan. Okey, jom cikgu kita buat. Okey, Muhsin gunakan pagar di sana, Pagar di cikgu sini. guna pagar di Boleh. sini. Okey. Kita ambil ya cikgu. Ke kat sini? Sini boleh. Okey. 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 Cikgu boleh ke sana sikit. Okey, ni saya punya. Okey. Okey. Okey, yang pertama pegang pagar ni, kemudian sebelah sana. Okey, kita ayun kaki. Ayun Badan kaki. jangan keras, badan relax. Saya tinggikan cikgu. Ya. Cikgu. Okey. Okey, tak apa, teruskan. Okey. Okey. Ayun, satu, Hati-hati ya cikgu. dua, tiga. Okey. Tukar kaki. Buka kaki pula. Satu, dua, tiga. Okey. Okey. Seterusnya. Okey. Kita akan letakkan kaki kita di sisi. Okey. Okey, macam kita buat aksi paki belakang untuk melasi Aha. pagar. Kemudian turun. Ke Turun bawah. cikgu Ya. Satu, cikgu. Ni betul cabaran cikgu. dua, Okey. tiga. Okey, kita tukar kaki pula. Cikgu, nasib baik sampai 3 je cikgu. Ya. Okey, sini. Tukar Okey. kaki, saya sana. tukar kaki ya. Okey. 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 Satu, 1, dua, 2, tiga. 3. Okey, seterusnya. Okey, kita luruskan kaki pula. Okey, sebelum lurus kita pijak atas dulu. Okey. Sejak atas Ya. Okey cikgu. Satu, 2. dua, Cikgu saja je kira lambat-lambat. tiga. Okey, kita tukar Okey. kaki Muhsin. Tukar kaki. Satu, 1, dua, 2, tiga. 3. Okey, dan seterusnya kita angkat, luruskan kaki. Luruskan kaki. Pegang. Pegang. Pegang tapak kaki di hadapan. Ui. Satu, 1, dua, tiga. tiga. Okey, tukar kaki. Pegang kedua-dua tangan, Muhsin. Okey, 2 tangan cikgu Ya. Saya cuba cikgu. Okey. Satu, 1. badan bergerak ke Dua. hadapan. Ha. Satu, Rasa macam buat bele cikgu. ya. Dua, 2. dan tiga. Okey. Okey, dah habis. Habis dah cikgu? Mari kita tarik nafas dulu, Muhsin. Belum. Okey. Kita ambil udara yang segar ini, okey? Okey, mari tarik nafas.
Satu. Dua. Okey. Seterusnya. Tiga. Tahan lama sikit Muhsin. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lepas. Okey. Cikgu saya nak tanya, cara tarik nafas kena ada cara yang betul ataupun kita boleh tarik ikut mulut, hembus ke hidung ataupun tarik ikut hidung, hembus ke mulut. Mana cara yang betul, cikgu? Okey, kita tarik hidung, hembus Tarik hidung, mulut. hembus mulut. Mulut, ya. Itu yang sebetulnya lah. Ya. Okey, faham. Baiklah cikgu, kita nak berehat sebab saya pun tadi dah buat cooling down tu sebenarnya sakit-sakit juga cikgu. Ya. Saya nak pergi ambil ais sekejap. Okey. Boleh? Jom kita berehat dahulu, kembali selepas ini. Jom cikgu. Okey. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali. Macam mana Cikgu Nazri, okey? Okey, alhamdulillah. Masih bersemangat ya. Ya. Saya pun dah letak ais. Okey sikit cikgu. Cikgu saya nak tanya kan, kalau tadi kita buat dekat sini, saya nak tanya macam mana pula kita nak buat aktiviti yang kita buat hari ini, larian berpagar dekat rumah. Macam mana keadaan yang sesuai, ruangan yang sesuai ataupun peralatan yang sesuai. Okey, sebelum itu cikgu akan terangkan berkaitan dengan cooling down tadi. Okey. Cooling down tadi, Muhsin ada buat pengiraan 3. Tiga. Tapi sebenarnya 3 itu perlakuan sahaja di sini. Tapi sebenarnya untuk okey. aktiviti menyejukkan badan tadi, boleh lakukan lebih daripada perkiraan 3 sebenarnya. 5, 10. Ya, okey. faham. Seterusnya, berkaitan dengan soalan Muhsin tadi, Ya, iaitu berkaitan dengan kawasan yang sesuai. Iaitu hasil pelajaran kita yang ketiga. Iaitu pembelajarannya ialah kita nak memastikan murid dapat menggunakan kawasan yang sesuai dan selamat dan peralatan. Jadi kawasan sekiranya murid-murid berada di rumah pula mempunyai kawasan yang begitu tidak luas. Okey, bila tidak luas, kita kena pastikan aktiviti tersebut menggunakan peralatan yang tidak begitu banyak, itu yang pertama. Okey, yang keduanya, aktiviti-aktiviti kita boleh dekatkan, jangan kita letak jauh. Okey, dan aktiviti-aktiviti ritma, kita mungkin tidak menggunakan ritma ritma yang 5, kita mungkin menggunakan ritma yang 3 sebab Kurang kawasan sikit yang lah. lebih dekat. Sekiranya kawasan rumah yang kawasan yang luas, okey, bolehlah kita menggunakan aktiviti-aktiviti yang cikgu cadangkan tadi. Okey, itu berkaitan dengan kawasan kawasan yang sesuai dan juga selamat. Untuk kita lakukan aktiviti larian berpagar. Okey, satu lagi saya terlupa bermaklum, satu iaitu lagi. selepas kita gunakan alatan tersebut, jangan lupa sanitasikan peralatan tersebut untuk keselamatan betul. kita. Itu yang paling penting, sama ada sebelum ataupun selepas, kita kena sentiasa sanitasi peralatan kita ataupun kita sendiri kena sanitasi, betul tak cikgu? Ya, betul. Okey cikgu, ada apa-apa latihan ke cikgu untuk murid-murid kita di rumah? Kalau macam saya dekat sini, saya dah ada latihan. Tadi saya buat macam-macam cikgu. Okey. Okey, sebelum tu Ya, cikgu. kesimpulan hari ini. Oh, kesimpulan. Ya, betul. Kesimpulan Nasib hari baik ini. cikgu tegur saya. Muhsin dari awalnya tidak dapat melakukan dengan baik dan Betul. akhirnya berjaya melakukan pagar yang sebenar dengan menguasai pagar dengan lebih baik. Nasib Kesimpulan baik. yang pertama ialah murid-murid di sana, cikgu harap apabila melakukan aktiviti yang cikgu cadang ini, okey, murid akan dapat melakukan latihan, melakukan pergerakan dengan lakuan yang betul, itu yang pertama. Okey, hasil kesimpulan yang kedua, kesimpulan yang kedua ialah murid dapat menjelaskan. Saya ulang sekali lagi Muhsin, kalau pasal lonjakan, Okey. lutut kaki kena macam mana? Lutut tinggi, Tinggi, tangan silang, lari pecut. Ya, saya dah itulah hafal dah, dalam cikgu. pasal lonjakan, iaitu dari segi kognitif pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang ketiganya ialah Okey. kesimpulannya ialah cikgu harap murid-murid yang di rumah boleh lakukan aktiviti seperti yang cikgu cadangkan tadi. Kalau rumah mempunyai kawasan ruang yang tidak begitu luas, gunakan aktiviti yang lebih dekat dan ritma yang lebih dekat. Manakala sekiranya ada kawasan yang luas, kalau cikgu cadangkan boleh gunakan aktiviti yang cikgu cadangkan tadi. Okey, itu. Tadi cikgu ada nak tunjuk Ya. apa cikgu? Latihan untuk murid-murid di Ya, rumah. okey. Bukan saya seorang je, murid-murid di rumah pun sebenarnya ada homework. Silakan cikgu. Okey, seterusnya yang terakhir bagi cikgu harap setelah cikgu
terangkan kepada kamu, jelaskan kepada kamu satu persatu dan cikgu lakukan dengan Muhsin. Ada sedikit ada latihan berkaitan dengan soalan-soalan apa yang cikgu ajar hari ini. Bolehlah kamu untuk mengukuhkan penguasaan, mengukuhkan pemahaman. Okey, kamu boleh scanlah QR code ini untuk menambah pemahaman kamu. Okey. Ini. Scan. Keluarkan telefon bimbit anda. Scan. Okey, itu dia homework yang Cikgu Nadri tinggalkan. Baiklah Cikgu, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami selama sejam. Dan anda di rumah jangan lupa buat homework itu. Kita akan berjumpa lagi. And kalau anda terlepas, jangan lupa saksikan ulangan di YouTube Didik TV KPM. Saya Muhsin Nazli untuk anda hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.